Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Selamat meneruskan ibadah puasa. Dengar saya? Dengar jelas, silakan puan. Okey. Baik. Saya Haji Aisyah dari Nilai ya. Di sini saya ingin berkongsi berkaitan dengan peningkatan kadar gula dalam darah. Benda ni berlaku bukan pada saya tetapi pada suami saya. So bila suami pada dia, maknanya kita sama lah akan merasakan keperitannya. Suami saya memang mengalami diabetes, tapi atas kadar orang kata tidaklah begitu severe ya. Pada Kemudian pada tahun 2022 selepas PKP, beliau mengalami, saya rasa, macam hypo yang teruk, di mana beliau masa tu kan, this is maybe komplikasi lah daripada apa yang dialami kan. Kemudian beliau sampai macam tak boleh nak bercakap tau. Tapi bila saya rasa tu, dulu ada belajar sikit-sikit, skin dia jadi cold and clammy. So saya bancuh milu cepat-cepat, saya rasa ini mesti hypo. So saya bagi tu dia a bit better lah. Tapi dia masih masa itu macam tak boleh bercakap dan badan terketak-ketak. Berpunca dari situ, beliau jadi very weak and orang kata semangat dia hilang. Ya, jadi saya pun tak tahu nak buat apa masa tu. Masa tu baru lepas PKP, nak pergi hospital pun maklum sajalah kita tak boleh nak tunggu dia kan. Just orang kata pergi hantar, kita kena balik. Jadi saya pun pantau aje lah, pantau macam mana kontrol lah dia, diet dia ya. Kemudian selama berapa tahun, almost 2 years. Kemudian kita cubalah pada 3 minggu yang lepas, kami anak beranak, saya dan cucu saya dan ada kawan lagi, kita nak pergi, adalah macam nak healing lah, nak pergi ke Sabah. So unfortunately, subuh tu kita nak pergi solat kat surau dekat airport tu, sebab dia dah tak boleh nak berjalan macam biasa. Dia berjalan tak boleh angkat kaki, tetapi dia menyerit-nyeritkan kaki dia. Bila ada keadaan tempat tertinggi macam bonggol sikit, so di situ dia tersepak dan terjatuh. Bila terjatuh kat situ, masa tu saya dah pergi dulu ke surau. Bila jatuh situ, terkena dada sebab dia jatuh terterak, dada dan perut dia dan tangan dia menahan, terus dia dibengkak. So saya kata, Allah, very weak, macam mana ni? Selepas kita pergi juga, sebab saya pantau, dia kata okey, tapi dia kata tadi ingat dah mati dah, dia kata. Kemudian sekembalinya kita daripada Sabah tu, saya pun bawa pergi jumpa dia, sebab masa nak pergi sana tu memang saya kata dah, jom kita pergi jumpa doktor dulu. Tapi dia kata okeylah, dia kata pelan-pelan pergi. Then bila balik pergi jumpa doktor, doktor kata siapa yang jaga dia? Saya kata saya yang jaga. Bila tengok keadaan dia macam tu, saya rasa macam, memanglah kita sehati kan, husband tu adalah orang yang paling rapat dengan kita. So kontrol juga tengok makanan dia. Ada masanya dia punya diabetes tu naik sampai ke 18. Ya, ke 18 tu tinggilah bagi saya. Kemudian bila balik tu saya pun berdoa, mohon, saya kata ya Allah, macam manalah saya nak jumpa satu satu pengubatan lah, cara saya tak tahulah, produk ke apa benda ke yang boleh memulihkan keadaan dia, sebab dia jalan dah kena berpimpin. Saya pimpin dia, kereta pun dia tak boleh bawa. In fact, dari komplikasi yang berlaku tu, naik motor pun dia tak boleh dah, sebab naik motor kan kena kangkang. So beli kat dia skuter, pun off and on saja dia naik lah. Bila dia very weak macam tu, dia jalan macam terkesut-kesut, macam dulu-dulu kita kata Cina kaya-kaya yang kaki kecil tu. Lepas tu kebetulan saya pun tak tahu, Allah memakbulkan doa saya. Seorang kawan saya sebenarnya duduk di taman ni, dia tak tahu keadaan suami saya, tapi dia sahaja baru agaknya nak introduce tentang apa yang telah dilakukan, ya, iaitu penggunaan teknologi tu. So cari kebetulan hari kedua tu saya kata okeylah, boleh jumpa. Apa saja yang boleh memulihkan keadaan suami saya kata saya agree. So memang masa tu dia introduce cerita macam apa yang telah Tuan ceritakan tadi. Saya pun okey, saya yakin.
saya ni tawakal lah. Tawakal ya. So yang jumpa saya tu sebenarnya satu taman dengan saya. Duduk tak jauh. Tapi orang kata Englishnya so near and yet so far. Dia pun tak pernah berjumpa dengan saya tapi melalui WhatsApp dalam taman saja. Berkawan secara melalui talian saja. Saya pun memang jarang jumpa dengan dia. So pada hari tu dia datang, dia kata baru pertama kali saya jumpa dengan Kak Aisyah, saya nak introduce something. Dia tak tahu keadaan suami saya dan saya cerita. Dia kata, oh yang ini memang Kak Aisyah kena try, dia kata. Kak Aisyah kena cuba. Saya kata apa bendanya? So dia pun introduce lah berkaitan dengan produk ni, ya, Redox di Asia ni. Bila dia kata tentang scientific apa ni dah buat research apa semua, so saya pun rasa maybe saya boleh try, saya kata maybe saya boleh cuba. So saya pun masuk dengan husband saya tak tahu apalah, saya ambil hanya untuk dia, untuk memulihkan keadaan dia. So dipendekkan Kemudian cerita apa yang berlaku selepas suami puan menggunakan okey. teknologi redox ni. So saya bagi dia mengikut apa yang diberitahulah, apa macam 60 ml setiap pagi sebelum kita gosok gigi. So 60 ml sebelum kita pergi tidur. Then ambil secara regular, Kemudian hari keempat saya basuh kain. Kemudian saya tengok dia pergi ambil dekat mesin. Saya kata nak buat apa? Dia kata nak pergi sidai. Kemudian saya kata boleh ke? Saya tak halang tapi saya pantau dia. Saya tengok, okey. Lepas tu dia kata dia nak buat sup. Teringin agaknya makan sup. Lepas tu dia buat sup ayam, okey. Esok tu, keesokan hariannya, saya duduk, dia lalu ke depan saya, dia beritahu saya, saya dah boleh jalan angkat kaki dah, dia kata. Dah boleh jalan angkat kaki dah. Tapi memang betul. Saya pula cakap beritahu dia, cuba jalan depan saya, kulu kili, saya nak tengok betul. Dia memang tak payah dah nak dipegang apa, dia jalan sendiri macam biasa. In fact, boleh berlenggang pula lagi kan. Kemudian dia beritahu lagi kepada saya, tenaga dia pun dia rasa dah lain dah, dia kata. Cepatnya, saya kata. Betul, tapi saya tengok sendiri depan mata saya memang begitu. So hasil daripada penggunaan redox tu, Allah telah memakbulkan doa kita, permintaan kita, sebab saya ambil redox tu hanya untuk memulihkan keadaan dia. Bila dia pulih, maknanya kita pun senang lah. Kalau tidak, tak boleh ke mana. Naik kereta pun tak boleh dah. So saya pun ceritalah pada Puan Lisa. Sebenarnya Puan Lisa saya tak sebut tadi. Puan Lisa dekat dengan saya, dengan Encik Fazli. So saya bagi tahu keadaan setelah 5 hari menggunakan redox ni. So sampai ke hari ni saya suruh dia teruskan. Saya kata saya beli. Dan dengan apa yang saya telah gunakan redox ni, dengan apa orang kata teknologi redox ni, saya rasa memang percayalah dalam keadaan even short period, saya boleh percaya di mana depan mata saya sendiri. Selalu kita tengok video je, tapi depan mata saya sendiri, saya kata saya akan terus beli dan bagi. Dan saya pun dalam masa yang sama minum juga kan. Itulah, patutlah perkara ni di-share pada kawan-kawan kita supaya kita semua dapat mengalami dapat keadaan sihat sepanjang hayat dan kita dapat mensyukuri nikmat sihat tu. Bagi saya lah. Okey. Baik. Cukup kan? Okay, terima kasih beri saya peluang untuk berkongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi